Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Umat-umat Nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu, kalaulah mereka ni zalim ataupun mereka kafir ke ataupun mereka ingkar lawan Nabi mereka ataupun terus buat dosa, azab akan terus datang dan menghancurkan mereka. Contohnya surah Hud, Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah Allah balas kepada satu negeri sekiranya mereka zalim, sesungguhnya balasan Allah itu sangatlah pedih. Dan begitu juga dalam surah Sabah, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Begitulah kami membalas mereka disebabkan mereka ni kafir, dan tidaklah kami membalas kecuali orang-orang yang sangat kafir. Soalan kita sekarang pada hari ini, adakah semua bala ke bencana ke penyakit ke yang menimpa umat manusia ni berpunca daripada dosa manusia? Bukankah dalam surah Al-Anbiya Allah ada cerita tentang Nabi Ayub yang juga disimpa satu penyakit yang teruk? Allah kata, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya bahawa aku ditimpa satu kesusahan sedangkan kamu yang maha mengasihani. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami pun menjawab doanya dan kami pun buka balik apa masalah yang telah menimpanya. Penerangan hari ini kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, kenapa bala tu jadi? Bahagian kedua, apa perspektif kita sebagai orang yang beriman? Bab bala ataupun bencana ni dalam Al-Quran ada dua sebab. Pertama adalah disebabkan ia satu balasan kepada dosa. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita ni tak sama dengan umat dulu. Kalau dulu Nabi-Nabi alaihi wasallam diutuskan khusus untuk satu-satu kaum je, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan umum kepada seluruh manusia, bukan sahaja kepada satu-satu kaum saja. Dari situ, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah mereka ni tidak akan ditimpa satu azab yang menyeluruh, yang menimpa seluruh umat manusia sampai semua orang tu terhapus. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dikasihani. Mereka tidak diazab di akhirat, azab mereka di dunia ni. Sebab itu Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa sahaja menimpa kamu dari apa sahaja musibah adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu, disebabkan oleh perbuatan kamu, disebabkan oleh dosa kamu, dan Allah telah memaafkan banyak lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak menurunkan bala kecuali disebabkan dengan dosa, dan dia tidak akan mengangkatnya semula bala tu kecuali dengan bertaubat. Tapi Ibnu Abbas juga sebut, Allah menyegerakan azab untuk orang beriman di dunia supaya mereka tidak diazab di akhirat. Ini sebab pertama kenapa bala itu terjadi. Sebab kedua, ujian peningkatan darjat orang beriman. Sebab ni yang lagi penting. Bala ni dia berasal daripada perkataan ibtila. Ibtila ni maksudnya ujian. Dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling teruk ditimpa bala adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang salih. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian orang-orang yang seumpama dan yang seumpamanya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang tu akan diuji berdasarkan agama dia. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bihi bala'u. Kalau di dalam agama dia tu teguh kuat, maka kuat lagi bala dia. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala qadari dinihi. Kalau dia punya agama dia tu lemah, agama dia tu lembut, maka dia akan diuji berdasarkan dengan tahap agama dia. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrakahu yamshi ala al-ardi wa ma alayhi khati'ah. Dan bala tu tidak akan meninggalkan seseorang hamba tu sehinggalah dia ni berjalan di atas muka bumi ni dalam keadaan dia dah tak ada dosa langsung. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebab tu dalam surah Al-Fajr Allah SWT sebut apa? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ni dibtalahu, Allah uji dia, Allah balakan dia, Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia kenikmatan. Fa yaqulu rabbi akraman. Dia kata Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalah, manakala kalau dia diuji juga, ibtalah, faqadara alaihi rizqahu, rezeki dia dizakat, fayaqulu rabbi ahana. Dia kata Tuhanku telah menghina aku. Kalla, Allah kata tak, semua itu tak. Maksudnya semuanya adalah ibtila, semuanya adalah bala, semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang baik ke yang buruk ke, semua ni adalah bala yang menjadi ujian dan kamu akan dikembalikan kepada aku juga. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah ni apabila dia suka kepada satu kaum, Allah akan bagi dia bala, Allah akan bagi dia ujian. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada yang kata kenapa kat Malaysia ni ramai orang-orang baik je yang kena. Soalan ni terbalik dengan soalan Allah di awal surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Adakah manusia itu sangka dia akan ditinggalkan macam tu saja bila dia kata aku beriman dan dia tidak akan diuji? Maksudnya terbalik dengan kenyataan kita. Sepatutnya orang yang beriman yang akan kena uji, bukan orang yang tak beriman. Sebab itulah kalau kita nampak orang yang terkena dengan apa-apa ujian, kita tak boleh kata ni disebabkan Allah nak balas lah. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad, ada dua sebab satu bala itu turun. Boleh jadi orang tu sedang diuji oleh Allah yang meningkatkan darjat dia sebagai seorang mukmin. Katalah memang kita nampak dia seorang yang memang banyak dosa. Itu satu rahmat Allah kepada dia supaya dia bertaubat. Membawa kita kepada bahagian kedua daripada penerangan ni, iaitu sebagai orang mukmin, apa kita kena buat bila kita sendiri kena bala ataupun kita sendiri melihat orang yang kena bala. Ada seorang sahabat Nabi ni, Rasulullah SAW pergi ziarah dia. Rasulullah ziarah dia, tengok dia ni sakit teruk sangat sampai badan dia tu jadi kurus kering macam anak burung. Rasulullah pun tanya dia, adakah kamu ada macam doa apa-apa ke? Lepas tu dia kata, ya saya ada doa. Ya Allah, apa sahaja yang kamu nak timpakan aku di akhirat, maka timpakanlah aku di dunia ni sebelum di akhirat. Jadi Rasulullah kata, subhanallah, kamu takkan mampu punya. Kenapa tak doa? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di akhirat. Dan jauhilah aku daripada azab api neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh mengampunkan tanpa kedua-dua sebab tadi pun. Kesimpulan dia, bala ni boleh jadi dua sebab. Yang pertama disebabkan oleh dosa kita. Yang kedua disebabkan dia sebagai peningkatan darjat seorang yang beriman. Kalau kita tidak kena lagi bala, maka kita jangan minta kita kena bala. Seperti yang berlaku kepada sahabat tadi. Kalau kita dah kena, barulah kita berdoa, kalaulah bala ni disebabkan untuk menghapuskan dosa, hapuskanlah dosa aku. Kalaulah bala ni disebabkan untuk mengangkat darjat aku, maka angkatkanlah darjat aku. Kita berharap macam tu. Dia tak ada doa khusus. Kita cuma berharap, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ni yang baik-baik saja, di akhirat pun yang baik-baik saja, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Wallahu a'lam.